يذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyeru sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhan dan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua beroleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib pada hari ini ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati sebuah khutbah yang bertajuk Adab Bertamu. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berada pada hari Jumaat yang kedua di dalam bulan Syawal, dan kita digalakkan supaya menziarahi sanak saudara sama ada yang jauh maupun yang dekat. Dalam era moden yang sedang dilalui kini, bukan alasan manusia mengetepikan adab dan nilai dalam apa juga keadaan sekalipun, termasuk di dalam mengeratkan hubungan silaturahim. Melihat kepada konsep melayan tetamu dalam Islam, ianya dikaitkan dengan sikap dan amalan yang amat digalakkan, sehingga keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. Kerana itu, Islam terus menggalakkan agar amalan ziarah menziarahi tetap perlu dihidupkan. Justru menjaga silaturahim bukan suatu perkara yang kecil, kerana nilainya begitu besar di dalam Islam. Dalam memperkatakan hal ini, Rasulullah SAW pernah menjanjikan ganjaran syurga kepada sesiapa yang memelihara silaturahim dan memberikan amaran keras kepada sesiapa yang memutuskannya. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan, ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang sesuatu yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka." Rasulullah SAW berkata, "Sungguh dia telah diberi taufik, atau sungguh telah dia diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan?" Individu itu mengulang pertanyaannya, kemudian baginda SAW menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, beribadah kepada mendirikan salat, membayar zakat, dan engkau menyambungkan hubungan silaturahim." Setelah individu berkenaan pergi, Nabi SAW bersabda, "Jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk ke dalam syurga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas dengan amalan berziarah, hubungan silaturahim dapat ditahu. Bukan itu sahaja, kemesraan dapat dijalin, terzahir sikap prihatin, dan dapat menghilangkan prasangka buruk, sama ada kita yang bertindak sebagai tetamu ataupun kita yang diziarahi, yang tuan rumah. Kedua-duanya akan beroleh nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai tuan rumah, memuliakan tetamu merupakan akhlak yang terpuji seperti yang selalu diterapkan kepada para Nabi SAW. Contohnya, kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tetamu disebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Dhariyat ayat 24 hingga 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Yang bermaksud, adakah telah sampai kepadamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang tetamu Ibrahim
yakni para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu memberi salam kepadanya dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepadamu." Sambil berkata di dalam hatinya, mereka ini adalah orang yang tidak dikenali. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Ahli tafsir menghuraikan tentang beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada kalam Allah, khususnya pada ayat ini. Antaranya, segera menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu, menyediakan hidangan yang terbaik yang ada di dalam rumah, mendekatkan makanan kepada tetamu, dan bercakap dengan lemah lembut dengan tetamu. Betapa sikap memuliakan tetamu sangat dituntut oleh Islam, sehingga Nabi Muhammad SAW mengaitkan sifat itu dengan nilai yang murni dan selari dengan keimanan seseorang. Oleh itu, apabila ada tetamu yang datang menziarahi kita, bersyukurlah dan bergembiralah. Lihatlah itu sebagai satu peluang untuk kita menambahkan pahala. Sambut mereka dengan hati yang terbuka dan layan dengan sebaik-baiknya mengikut kadar kemampuan kita. Selaku tuan rumah, kita perlu ada sifat belas ihsan dan memahami keadaan serta berhemah dalam melayani tetamu yang hadir. Muslimin yang berbahagia, kepada tetamu yang ingin bertamu ke rumah orang lain juga perlu mengikut adab-adab yang perlu diraikan. Antaranya memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Elakkan bertandang pada waktu yang kebiasaannya orang belum bersedia, ataupun pada masa orang yang sedang berehat ataupun tidur. Sebaiknya hubungi terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan supaya tetamu dan tuan rumah berada dalam keadaan yang bersedia dan selesa. Minta izin kepada tuan rumah, khususnya apabila ingin menggunakan barang-barang yang berada di rumah tersebut. Dan yang paling penting ialah pandai menjaga adab ketika berada di rumah tersebut. Justru marilah kita mengambil pengajaran dan mengambil peluang dengan kehadiran Syawal pada kali ini untuk menghidupkan amalan ziarah menziarahi antara satu sama lain, yang menjadi tamu maupun yang menerima tetamu. Masing-masing perlu memahami dan meraihkan adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin agar dapat kita mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa ziarah menziarahi dan menyambung silaturahim adalah amalan sunnah yang dituntut di dalam Islam. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha menjaga adab dan hak bertamu, khususnya untuk memelihara keharmonian bersama. Yang ketiga, umat Islam janganlah berakhlak buruk ketika kunjung mengunjung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak untuk memberi keizinan, maka janganlah masuk ke rumah itu sehingga kamu diberi izin dan dikatakan kepada kamu, dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang sedemikian adalah yang lebih baik bagi kamu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nur ayat 28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal ketaatan kepadanya dan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan keji dan maksiat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والله